Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersama saya Abdul Fazmin, Halal Coach di dalam platform Jomon Halal. Jadi Jomon Halal ni adalah sebuah platform yang kami buat untuk membangun kapasiti halal negara lah. Okay, membantu terutamanya IKS, produk makanan dan minuman. Jadi pada hari ini tajuknya adalah persiapan mohon sijil halal mengikut formula 3PDS, 3PDS TM. Okey, jadi apa sebenarnya 3PDS, 3PDS ni ataupun kami panggil 3 pedas, 3 pedas ikutlah nak panggil apa, tapi formula dia memang 3PDS. Sebenarnya 3PDS ni adalah berdasarkan pengalaman kami sebagai konsultan dan coaching dan trainer 2009. Okey, 2009 sehingga sekarang lah kami masih buat perunding coaching training tentang halal. Jadi sebenarnya kita perlu faham dalam permohonan persijilan halal ni, dalam proses ataupun teknik mohon persijilan halal ni, kita bersumberkan garis panduan yang diberikan oleh JAKIM sendirilah. Okey, basically ada 3. Satu, yang pertama adalah untuk food untuk food adalah MS 1500 2019. Yang kedua adalah Manual Prosedur Permohonan Sijil Halal Malaysia MPPHM 2020, dan yang ketiga adalah Malaysia Halal Management System 2020 ataupun MHMS. Jadi 3 reference lah yang kita pakai. Tapi untuk industri ataupun untuk usahawan ni, kadang-kadang dia pening nak baca, dia tak faham bahasa-bahasa dalam tu kan, dia tak faham apa maksudnya, ini katakan macam ni, apa maksudnya. Jadi kami simplify lah untuk pemohon ni, untuk kami sendiri sebenarnya kami simplifikan, dan untuk pemohon juga kami bila coaching ni kami simplifikan senang macam ni. Okey, 3PDS. Jadi terkeluarlah, terbitlah formula 3PDS, Halal Management Formula. Okey. Jadi sebenarnya 3PDS ni maksudnya adalah premis yang pertama, 3PDS adalah 3P kemudian DS. Okey. Jadi P yang pertama, jadi 3P kan. P yang pertama adalah premis. Dan diikut susun atur. Memang kita ikut susun atur. Yang pertama sekali adalah premis. Okey. Yang kedua adalah produk. Yang ketiga adalah people. Kemudian D adalah dokumen, dan yang terakhir S adalah sistem. Jadi itulah dia 3PDS. Sebenarnya bila kita nak mohon halal ni, kita perlu tengok 5 benda ni sahaja. Di bawah 5 benda ni ada banyak sub-sub. Sub-sub dia yang perlu kita diberi perhatian. Di bawah sub-sub ni ada lagi sub-sub lagi. Di bawah tu yang kita perlu tengok. Jadi kita ni jadi mudah untuk tengok. Okey, sebenarnya ia berlaku bukan sahaja ataupun dia boleh dipakai bukan sahaja kepada halal sebenarnya. Dia boleh diaplikasi kepada persijilan lain seperti mesti, GMP, boleh pakai, sebab elemen yang diguna pakai adalah elemen sama sahaja. Cuma kadang-kadang di mesti dia panggil lain lah, tapi elemen-elemen tersebut mesti dia ada dalam salah satu 3PDS tersebut. Disebabkan persijilan ni adalah satu standard, adalah satu accreditation, adalah satu SOP. Jadi dia mesti bangunkan SOP. Bila dah bangun SOP, dia kena satukan SOP itu dalam bentuk manual. Dan dia perlu ada rekod, dia juga melibatkan orang. Okey, dia melibatkan produk juga, dia melibatkan proses flow. Jadi semuanya dirangkumkan dalam 3PDS ni tadi. Supaya kita senang ingat. Okey, apa elemen yang kita perlu check? First kali premis, kemudian produk, kemudian people, kemudian document and system. Jadi usahawan yang nak mohon persijilan halal ataupun mana-mana syarikat boleh ikut formula ni. Okey, so kenapa kita buat formula ni adalah supaya pemohon persijilan halal contohnya dapat gambaran yang jelas tentang elemen-elemen yang diperhatikan dalam persijilan halal ini. Dan dia dapat satu eagle view, pandangan jelas daripada atas secara general. Okey, yang ni yang perlu dibuat. Okey, contohnya pandangan dari atas adalah 3PDS tersebutlah. Okey, premis,
Okay, product, people, document, system. Okay, itu daripada surface. Kemudian kita masuk dalam lagi, kita masuk dalam lagi. Dan dia juga adalah supaya pemohon ni dia dapat prepare apa yang perlu dia buat, ataupun sebab banyak usahawan ni kadang-kadang bulan depan nak set up kedai, dia dah fikir dah untuk mohon halal. Dia dah mohon halal terus dah. Dia ingat mohon halal ni semudah hantar 2 jenis borang, tak. Jadi 3PDS ni adalah untuk kita manage expectation pemohon supaya dia tahu banyak benda ni yang kena buat. Kita kena tackle satu persatu, kena siapkan satu persatu. Bila siap satu persatu, barulah permohonan nanti akan jadi lancar dan cepat. Tak adalah isu permohonan segi halal lambat. Betul tak? Okay? Jadi kita prepare expectation pemohon ni bahawa permohonan ni tak mudah. Okay, dia susah. Susah ni senang je. Kalau tak ada ilmu jadi susah. Kalau kita know how, kita tahu macam mana nak buat, dia jadi senang. Jadi 3PDS ada formula kita pakai untuk memudahkan pemohon. Daripada susah tu jadi mudah. Dan pemohon juga boleh rancang. Okey, kalau ini elemen diperlukan, apa yang kritikal yang kita boleh buat awal. Yang ni kena siap dulu. Dan dia sebenarnya menjimatkan kos bila kita struktur macam ni. Bila kita letak elemen premis tu di peringkat awal dan kita buat satu persatu apa yang perlu disemak, dia sebenarnya menjimat kos ataupun mengelakkan pemohon daripada merugi, daripada mengalami kerugian akibat salah pilih premis. Itu sebenarnya. Jadi simple kan? 3PDS. Jadi 3PDS ni kami gunakan kami formulate sejak 2015. 2015 dan kami gunakan untuk klien-klien yang kami buat full consultation, kami gunakan untuk klien-klien yang kami coach, kami gunakan untuk dalam training pun kami gunakan. Simple sahaja guna benda ni dan buat permohonan dengan perancangan yang betul dan berstruktur. Simple. Okay? Jadi sehingga hari ini kami gunakan, siapa yang boleh pakai formula 3PDS ni adalah kami buat ni adalah untuk syarikat-syarikat makanan sahaja. Berarti skill manufacturing and service, F&B, kami buat untuk khas kepada tu lah. Yang lain kami tak fokus. Okay, sebab memang kami pilih nak buat makanan sahaja. Okay, perlu tahu bahawa persediaan halal ni bukan untuk makanan sahaja. Dia ada banyak skim, ada 9 skim. Contohnya seperti rumah sembelihan, abattoir, ada pharmaceutical, okay, ada OEM, ada apa lagi untuk transportation. Jadi kami fokus makanan sahaja dan 3PDS ni kami pakai untuk dia optimum pakai untuk premis makanan saja. So premis makanan ni contohnya macam restoran, kafe, kios, kilang. So boleh pakai 3PDS ni. Elemen-elemen ni memang wajib ada dan wajib adalah dalam proses permohonan halal. Jadi saya tak cerita banyak tentang 3PDS pada ini sebab elemen tu banyak. Biasanya kalau training khusus saja dia ambil masa 1 hingga 2 hari lah nak terangkan semua sekali elemen 3PDS ni satu persatu. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak dapatkan info lanjut ataupun nak tahu full, tuan-tuan boleh lihat ni lah. Kami akan buat juga video selanjutnya, ataupun tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan di website kami. Di bawah description ni ada kami bagi link, dapatkan ebook panduan mohon halal DIY. Okay, untuk boleh buat sendiri. Di situ kami terangkan dengan detail lah 3PDS tu apa. Pastikan untuk anda yang nak membeli, jangan lupa kod diskaun ni, masukkan 3PDS. 3PDS huruf besar, masukkan 3PDS masa membeli, diskaun automatik RM50 off. Jangan risau, it's on me. Untuk membangunkan kapasiti halal Malaysia, it's on me. Saya yang bagi diskaun. Okay, saya yang develop ebook panduan ebook dengan tim, ada dalam lebih 200 muka surat. Jadi jangan risau, itu for starter untuk tuan-tuan perempuan yang nak mohon halal, boleh start from there. Dalam tu ada formula 3PDS, pastikan settle 3PDS ni dulu sebelum mohon halal sebab anda akan dapat gambaran penuh. Dan
kebaran kalian untuk permohonan halal anda di-reject, ditolak oleh JAKIM adalah rendah. Sebab apa? Sebab anda dah completekan 3PDS tersebut. Okey, jadi macam mana kita nak aplikasikan 3PDS ni? Saya ceritakan secara ringkas adalah yang pertama sekali, contohnya first P adalah premise. Okey, premise ni yang critical part adalah pemilihan lokasi. Okey, saya ceritakan. Lokasi ni penting sebab bukan semua premise kita boleh manufacture food. Dia ada banyak caveat dari segi lesen. Kadang-kadang PBT sendiri tak bagi proses food dekat situ. Kami ada satu klien yang dia dah sewa selama 6 bulan, kemudian dia plan nak buat apa ni, sewa kontrak dah ada, dah bayar deposit, dah bayar monthly. Okey, kemudian baru dia panggil konsultan halal untuk dia move to halal, sebelum ni dia home base. Okey, kemudian bila check, okey, PBT memang tak bagi untuk manufacture produk di situ. Memang tak bagi. So, dalam tempoh permohonan tu dia buat rayuan, so memang tak boleh. Saya dah tengok fasiliti premise, memang lengkap, memang cantik, memang perfect lah bagi saya untuk mohon, boleh sangat. Tapi sayangnya tuan-tuan, premise tersebut lokasi tidak sesuai, tidak dibolehkan untuk mohon persejilan sebab PBT kata no. Okay, so di situ je tuan-tuan boleh kira sendirilah. Andai kata rental kat situ sebab dia ground, bagi saya minimum tak akan kurang daripada RM2,000 lah sebulan. Cuba bayangkan berapa kerugian yang dia dah hadapi hanya untuk tu sahaja, untuk first P sahaja. Sebab dia tidak ada pendedahan lah, tak ada knowledge tentang tu. Jadi ada banyak yang kita tengok, first location, satu lagi persekitaran luaran, kemudian dalam. Dalam tu banyak lah yang kita tengok, layout apa semua, yang saya tak akan cerita di sini, saya akan buat video lain lah. Okay, yang kedua adalah produk. Produk ni adalah kritikal juga sebab bila kita ceritakan tentang halal, adalah first kali bahan ramuan mesti halal sepenuhnya lah. Mesti halal. Okay? Dan apa yang kita tengok dalam produk ni ada banyak benda. Kita tengok menu, kita tengok produk, kita tengok bahan mentah. Bukan sahaja kita tengok bahan mentah, kita nak dokumen berkaitan bahan-bahan tersebut. Kita tengok nama yang diberikan kepada kepada produk tersebut atau menu. Kemudian kita tengok juga kalau produk kita tengok juga pembungkusan, pelabelan tu, itu semua termasuk. Okay, saya pun tak cerita lanjut kerana ini ada video yang khas. Okay, tuan-tuan perempuan, setiap elemen 3PDS ni, premise, produk, apa semua ni, saya akan buat video yang tak cover sepenuhnya, tapi kami akan buat juga supaya tuan-tuan dapat gambaran. Okay, jangan lupa follow lah, jangan lupa follow channel YouTube ni supaya anda dapat update bila video ini dikeluarkan. Okay, dan saya jamin bahawa video yang kami buat ni, saya buat secara percuma ni, sangat memberi manfaat kepada anda. Don't worry. Okay, sebab pengalaman kami dari 2009, kami bagi tahu semua. Don't worry. Okay. Jadi yang ketiga adalah people. People ni kita merujuk kepada kaki tangan lah. Kaki tangan people kan. Orang kaki tangan dalam syarikat tersebut. Dan biasanya untuk people ni, dia cover dari segi latihan. Latihan, kemudian dari segi good hygiene practice, macam mana pekerja tu, itu kena tengok visual lah, macam mana PPE dia, adakah lengkap ke. Kemudian untuk persejilan halal, dia ada syarat-syarat minimum. Kena ada berapa orang Muslim, untuk hotel lain, untuk kilang lain, untuk syarikat industri besar lain, untuk kecil lain. Itu semua kami akan cover lah. Saya akan cover dalam 3PDS, cara mohon halal 3PDS dalam people. Kemudian elemen D adalah dokumen. Okay, dokumen ni kita merujuk pada paper, semua dokumen. So, yang ni sebenarnya yang makan banyak masa, yang banyak usahawan give up adalah dokumen sebenarnya. So, dokumen ni banyak, okay. Terutamanya benda yang perlu kita sediakan dalam mohon halal adalah kita perlu membangunkan fail halal. Dalam fail halal tu ada macam-macam, ada SSM, ada sijil halal bagi setiap ramuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau hotel, klien kami hotel, dia ada 800 bahan ramuan. Setiap bahan ramuan tu kena ada dokumen. Yang paling penting adalah sijil halal.
Bayangkan 800 bahan mentah dan kami kena compilekan semuanya 800 bahan mentah. Ada yang kena expired, ada yang tak ada sijil halal, macam-macam lah. Jadi benda-benda ni sebenarnya yang makan banyak masa, dan kalau tidak didedahkan dengan cara prosedur yang betul, apa yang perlu sediakan, semua ni, nescaya tuan-tuan, pemohon akan naik turun Jabatan Agama lah untuk mohon sijil halal saja. Jadi pastikan dokumen-dokumen tu lengkap, bukan saja lengkap, bukan saja betul, dia punya dokumen-dokumen tu perlu disusun mengikut prosedur. Perlu disusun mengikut aturan. Supaya apa? Supaya yang tukang menyemak pegawai-pegawai itu pun tak semak, tak pening kepala nak cek dokumen tuan-tuan. Kan? Kebanyakan usahawan yang tengok mohon sendiri, dia bawa, masukkan semua tu, entah susun macam mana, dia masuk dalam file. File bukan filing lah, dia masuk dalam file, kemudian bila JAKIM tanya dia akan cerah satu-satu. Jadi itu sebenarnya memeningkan dan menyusahkan pegawai. Jadi bila kita nak mempercepat atau melancarkan permohonan kita dengan sistematik, kita bukan pastikan kita yang sistematik, kita perlu pastikan dokumen yang kita beri itu sistematik juga dan memudahkan pegawai menyemak. Dia pun senang hati nak melihat, dan ini memberi plus point kepada pemohon, sama ada pemohon dia tu diproses cepat ataupun tak. Bayangkan kalau semak kepada penyemak dokumen tu, dia cek, semak lah, dia akan letak tepi dulu, nantilah aku cek yang ni, yang senang untuk semak. Ada file dia, ada tag dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu pasal ni adalah dapatkan e-book panduan tu. Buku panduan tu kita akan ceritakan tentang filing yang efektif. Kemudian yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan adalah sistem. Sistem ni kami merujuk kepada dua. Okey, dalam 3PDS formula ni, sistem ni kita merujuk kepada dua. Yang pertama sekali adalah Malaysia Halal Management System, di mana pemohon, organisasi atau syarikat tersebut perlu membangunkan sistem macam mana dia nak memastikan sistem halal dalam organisasi itu berjalan dengan baik, supaya sistem jaminan halal dapat berjalan dengan efektif. Jadi bila kita cerita pasal Malaysia Halal Management System ni, ada dua je lah. First kali adalah Halal Ocean System khas. Yang kedua adalah Internal Halal Control System ataupun kita panggil IACS. Jadi kedua-dua sistem ni perlu dibangunkan. Sebenarnya perlu dibangunkan sebelum kita mohon. Macam tu saya cakap, kita perlu buat semua ni 3PDS ni sebelum memohon. Once kita dah ready, mohon, dia akan jadi cepat dan lancar. Tak ada istilah lambat dan susah semua. Jadi yang kedua dalam sistem ni adalah MyHalal lah. Kita merujuk kepada sistem MyHalal tu sendiri. Sistem MyHalal ni adalah satu sistem yang dibuat oleh JAKIM, yang mana semua pemohon-pemohon yang nak dapatkan logo halal JAKIM, tak kiralah dalam Malaysia ke, luar negara ke, industri kecil ke, industri besar ke, mesti melalui sistem MyHalal. Jadi boleh Google lah sistem MyHalal tu. Kalau anda belum ada akaun, memang ada niat nak dapat halal, belum ada akaun, sila buat pendaftaran hari ini, kerana pendaftaran percuma sahaja. Percuma sahaja. Dan dia juga ambil masa. Jadi why not buat dia terus sekarang, tak ada masalah. Jadi itulah the 3PDS 3PDS saya cover tadi: premise, product, people, document, system. Jadi tuan-tuan, saya boleh rumuskan adalah sekiranya tuan-tuan memang nak mohon halal, jadi pastikan kita punya permohonan tu dirancang. Kita merancang tu ada timeline kita, dan pastikan kita siap apa persiapan-persiapan tu kita buat dahulu. Kita tengok elemen apa yang kita boleh buat, dan kemudian baru submit. Sebab apa? Kalau kita submit sebelum kita ready benda ni, chances are you punya permohonan akan kena reject. Apatah lagi inisiatif halal 30 hari, inisiatif halal 30 hari dipanggil Halal On Track Program yang dirasmikan oleh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dia fokus kepada 30 hari ataupun sebenarnya JAKIM cakap 23 hari. Dia cakap sangat-sangat laju. Jadi benda-benda ni adalah bila dia laju, sebenarnya laju cara kerja dia. Bila dia tengok tak lengkap, dia reject. Bila tengok tak lengkap,
di reject. Jadi kalau permohonan tuan-tuan perempuan tak ikut formula 3PDS, yang mana 3PDS ini bersandarkan kepada manual tadi, garis panduan tadi, kami summarizekan, chances tinggi untuk kena reject. Jadi pastikan elemen-elemen ini dicek sebelum buat submission. Jadi sekian dari saya, pastikan subscribe dan ikut video-video kami selanjutnya yang kami akan kupaskan satu persatu elemen-elemen tersebut dengan lebih terperinci. Dengan itu saya akhiri sesi kali ini. Jumpa lagi, saya Abdul Fazmin, Halal Coach dalam program Jom Mohon Halal. Terima kasih dan have a good day.